depan ni Ustaz. Jauh kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan kuliah maghrib kita pada malam ini dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحاب الأخيار أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. وقال الله تعالى أيضا في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang baik, dengan perkataan yang benar. Nescaya Allah akan mengelokkan amalan kamu dan akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Sesiapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka sesungguhnya dia mendapat kemenangan yang besar. Sadaqallahul azim. Anak-anak pelajar yang Ustaz kasih sekalian, pertama dan selama-lamanya, mari sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin dan inayahnya serta taufik dan hidayahnya. Pada malam ini kita sama-sama dapat berkumpul di Pisa ini untuk solat berjemaah, kemudian kita dapat duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita duduk dalam majlis yang penuh keberkatan, penuh kebaikan, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita duduk kita sampai di Pisa ni. InsyaAllah kita melaksanakan satu kebaikan. Bila kita buat suatu kebaikan, bukan sebab kita ni dah baik, kan? Kita buat suatu kebaikan bukan sebab kita tu dah baik. Kita buat kebaikan sebab apa? Sebab mai cuba duduk tengah sikit, boleh tak duduk tengah? Ustaz jadi macam mana dah? Jadi macam ni. Mai duduk tengah ni. Tak ramai. Ni mewakili yang lain duduk tengah ni. Tu yang belakang tak mau main duduk depan. Mai duduk depan ni. Mai duduk depan ni. Baik. Kita buat kebaikan, kita laksanakan suatu kebaikan bukan sebab kita ni dah baik. Tapi sebab apa? Sebab kita sembang-sembang lah malam ni. Sebab itu sahaja jalan untuk kita jadi baik. Kan? Hari ni kita sedekah, contoh kita sedekah. Kita sedekah tu bukanlah kata kita ni dah pemurah, kan? Kita sedekah tu sebab
itulah cara untuk kita jadi baik, untuk kita jadi pemurah. Jadi kita duduk pada malam ni itu maknanya satu cara untuk kita nak jadi baik, inilah salah satu caranya. Baik, sebelum Ustaz malam ni Ustaz sebenarnya nak baca tajuk yang seperti dalam poster tu. Dia tajuk tu satu kitab. Tapi kitab tu Ustaz terlupa nak bawa. Kalau terlupa nak bawa. Jadi tak apalah, kita cerita-cerita juga berkaitan dengan akhlak cerminan seorang mukmin tu nanti insya-Allah Dalam kehidupan kita ni ada dua perkara. Yang dua perkara tersebut setiap hari berlaku pada kita. Apa dua perkara tersebut? Iaitu menerima dan juga memberi. Kalau anak-anak pelajar sekalian kan, cuba kita renung kan, kita muhasabah kan. Dalam kehidupan seharian kita, itu ya dia punya apa? Sama ada kita ni termasuk orang yang suka memberi ataupun kita hanya menerima. Kalau kita cermin balik, kita tengok, kita muhasabah diri kita balik, hari ni berapa banyak kita jadi pemberi, ataupun hari ni kita lebih menerima. Agak-agak lah. Rasa-rasa siapa yang rasa dia hari ni lebih banyak memberi daripada menerima? Cuba angkat tangan Ustaz tengok. Siapa nama ni yang depan Ustaz ni? Siapa nama? Halimah. Oh, klasik nama ni. Jarang berlaku nama orang muda-muda nama Halimah ni. Okey. Halimah, agak-agak lah kita kan malam ni, apa sejak hari ni lah, hari ni kan. Awak ni lebih banyak memberi atau menerima? Memberi. Okey. Oh, itu bagi hadiah. Oh, so lebih banyak memberi lah hari ni. Sebelah Halimah Saadah. Siapa nama? Irwana. Irwana. Nama abad 21 lah kan. Halimah nama lama tapi ada sejarah nama kan. Ya, hebat. Okey. Irwana ni tak tahulah nama si susuan siapa ni. Okey, Irwana, awak pula macam mana? Rasa memberi lebih banyak ke ataupun menerima lebih banyak? Dia beri juga. Kalau tanya Ustaz kan, Ustaz sebenarnya kalau kita tengok balik, kita ni lebih banyak menerima daripada kita memberi. Sikit sangat kalau kita memberi, kan? Orang yang dia memberi dan menerima ni, dia berkaitan dengan hak dan peranan. Hak dan peranan. Kalau kita memberi, itu kita melaksanakan peranan kita. Kalau kita menerima, kita lebih kepada hak kita. Hak kita. Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya kalau kita renung balik kan, kita ni banyak terima. Khususnya kita terima daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu nama daripada 99 nama Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu disebut sebagai nama Al-Wahhab. Apa makna Al-Wahhab? Maha Pemberi. Maha Pemberi. Maha Pemberi. Dalam kehidupan kita harian ni, nikmat yang kita dapat rasa pada hari ni, hari-hari sebelum ni dan mungkin yang akan datang, semua tu adalah daripada pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita dapat itu, yang kita terima tu, tak payah kita minta, tak payah kita isi borang, tak payah kita bersusah payah. Kadang Allah bagi. Allah bagi. Dan kalau kita lihat pemberian Allah Subhanahu Wa Taala ni, antaranya Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita, yang kita terima ni kan. Pemberian itu kadang yang kita tak mohon. Tak mohon Allah bagi. Satu lagi pemberian Allah Subhanahu Wa Taala ni, Allah Subhanahu Wa Taala dia tak pernah pun minta
minta balas tak? Hari ni Allah bagi kita sihat, kau balas balik sihat kat aku. Ada tak ya? Tak berlaku kan? Hari ni Allah bagi kita tenang hati tak? Allah minta balik tak tenang tu? Ha, kita bagi. Kita terima, banyak kita nak terima. Kan? Satu lagi pemberian Allah Subhanahu Wa Taala ni sifat dia berulang-ulang dan berterusan. Itulah kita nak. Ustaz sebut yang kita terima ni, daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni, pemberian Allah ni sifatnya apa? Berulang-ulang dan berterusan. Contoh apa? Contoh. Berulang-ulang dan berterusan. Bernafas kita kan? Berulang-ulang dan berterusan. Siapa bagi? Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Siapa boleh reject? Boleh tak kita reject? Dia tak nak ni, tak nak bernafas ni, tak nak nyawa. Dia bunuh diri ya. Kan? Tapi kita tak kan, tapi Allah bagi pada kita. Mata kita boleh berkelip-kelip. Kan? Mata kita boleh berkelip-kelip. Pejam celik. Itu semua Allah bagi. Allah bagi berulang kali. Setiap hari kita bangun kita dapat. Dan pemberian Allah itu berterusan setakat sampai hari ini. Besok pagi belum tentu lagi kita akan dapat, kita akan terima yang Allah bagi itu kan? Belum, tidak ada seorang pun yang boleh menjamin besok pagi dia akan terima semua apa yang dia dapat hari ini, ataupun sebentar lagi, 10 minit, 15 minit, sejam lagi, tidak ada seorang pun yang boleh memberi jaminan kan? Memberi jaminan. Jadi bila kita tahu kita ni banyak menerima, maka yang pertama Ustaz nak minta kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersyukur kepada Allah di atas segala yang kita terima. Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita, bila kita terima suatu nikmat, Allah suruh kita apa? Bersyukur kan? Allah sebut dalam Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sekiranya kamu bersyukur, nescaya aku akan tambah lagi nikmat tersebut. Dan sekiranya kamu kufur terhadap nikmat aku, nescaya aku akan apa? Sesungguhnya azabku sangat pedih. So Allah nak kita bersyukur. Allah nak kita bersyukur. Jadi apa cara nak bersyukur? Pertama dengan lisanah alhamdulillah. Yang kedua, kita buatlah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh, tinggal yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Cuba sebaik mungkin, sedaya mungkin, sehabis baik untuk kita buat apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintah kita buat, dan kita tinggalkan sebaik mungkin apa jua yang Allah Subhanahu Wa Taala larang kepada kita untuk kita. Itu untuk tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita datang pada malam ni, kita duduk dalam pisah ni, pusat Islam ni, surau ni. Tanda kita bersyukurlah di atas apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita yang begitu banyak, yang kita terima begitu banyak. Itu kalau nak compare dengan yang kita bagi ni, apa yang kita bagi sangat kan? Sangat sedikit. Baik. Anak-anak yang dikasihi sekalian, jadi malam ni kita nak cerita pasal akhlak sikit lah. Sebab tajuk tu akhlak. Dia dalam buku tu, dia ada bab-bab dia, ada tajuk-tajuk dia. Kalau Ustaz lupa nak bawa, tak apalah, kita tengok. Perkataan akhlak ataupun bila kita sebut tentang akhlak ini, dia bukan perkara baharu kepada kita. Tak? Daripada kita sekolah rendah ataupun daripada kita kecil-kecil lagi kan, kita telah didedahkan tentang akhlak baik. Daripada kita masa kita kecil kan, masa kita memang kita dah tak ingat dah lah. Masa kita kecil, siapa ingat masa kecil-kecil kan? Cuma kita bila kita tengok adik-adik kita yang kecil-kecil, macam mana mak ayah kita didik dia, begitulah mak ayah kita didik kita. Macam mana mak ayah kita ajar dia jangan buat ini, kena buat ini, masa dia kecil tu, begitulah juga mak ayah kita ajar kita, nasihat kita masa kita kecil. Jadi kehidupan berakhlak kita ni bukan
baru setahun dua ini bermula. Tak, dia bermula daripada kita kecil lagi. Daripada kita kecil lagi. Sebab tu dalam kehidupan kita ni, kita tidak boleh memandang akhlak ini satu perkara yang kata apa, yang lebih kurang, yang tak perlu diberi perhatian, yang kita tak perlu ambil kisah. Tak boleh. Sebab kalau ikut kepada tajuk tu lah, akhlak itu cerminan seorang mukmin. Akhlak kita ni cerminan kepada diri kita. Okey. Akhlak ni apa makna akhlak? Siapa boleh beritahu akhlak? Definisi akhlak yang kita fahamlah akhlak. Boleh tak? Akhlak kata Imam Ghazali, Ustaz bacalah kan. Awak nak Google tu lambat lagi. Okey, akhlak ialah sesuatu yang apa kita kata? Yang sifat dan kelakuan yang tertanam. Dan kita sebut tertancap. Ada istilah tertanam dalam jiwa seorang, dalam hati seorang, yang mana perbuatan tersebut dia tidak perlu berfikir panjang. Itu akhlak. Okey, itu kata Imam Ghazali. Maknanya dia buat sesuatu tu tanpa dia fikir. Ustaz pernah sebut dah sebelum ni kan, jadi sekadar ulangan dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini berkaitan dengan apa? Kata Allah, dan bahawa sesungguhnya engkau mempunyai akhlak yang amat mulia. Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita juga pernah dengar hadis Nabi kan, Nabi sebut innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Kan? Ini riwayat Al-Baihaqi kan. Sesungguhnya kata Nabi, aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kalau kita melihat kepada ayat Al-Quran tadi dan juga hadis Nabi SAW tadi, menunjukkan bahawa membentuk akhlak yang mulia ini bukan satu perkara yang kita boleh, yang saya sebut tadi, boleh ambil ringan, tak boleh. Sebab antara tujuan Nabi SAW diutuskan kepada umat manusia, salah satu tujuan utamanya adalah apa? Untuk menyempurnakan akhlak. Kita sebut innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya kata Nabi, aku ni diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Itu akhlak. Okey, cermin pula. Tajuk dia cermin. Kita sebut cermin. Siapa boleh beritahu Ustaz, apa makna cermin? Cermin. Tak. Cermin ni salah satu benda yang kita setiap hari, kita boleh kata setiap hari kita tengok tak? Setiap minit. Boleh kata setiap hari. Kadang-kadang kita lebih kerap tengok cermin daripada kita tengok mungkin buku kita, nota kita, Quran kan. Cermin. Siapa hari ni dia tak tengok cermin lagi hari ni? Dia bangun pagi dia tak tengok cermin lagi. Macam kat kan? Anan ada? Kanan apa? Pula Nisa. Anan pula Nisa. Nisa tengok cermin hari ni Nisa. Tengoklah. Ada orang dia bangun pagi, bangun pagi tu, first kali dia akan bangun, dia akan tengok cermin dulu. Ada? Dia tengok cermin dulu. Tak tahulah, Ustaz tengok anak Ustaz dia memang bangun pagi yang sulung tu, sebelum dia pergi mandi tu, dia akan duduk depan cermin tu, dia tengok cermin tu. Tengok kering ke apa muka dia kan. Nanti dia. Tak tahulah, mungkin nak ceritanya setiap hari orang akan tengok cermin kan. Orang perempuan lebih-lebih lagi lah. Lelaki dia kurang sikit, tengok juga tapi mungkin kurang sikit. Tapi kalau orang perempuan, dia macam wajib tak? Macam wajib. Kalau kita pakai tudung, mesti kita akan tengok cermin tak? Ada yang pakai tudung tak tengok cermin? Confident.
Tambah kalau pakai tudung yang jenis yang apa? Tudung jenis sarung kan. Tudung BIG tu, tudung apa tu kan. Itu mungkin lah kan. Ha. Tapi kalau pakai tudung yang macam Kila pakai tu kan. Ha. Lama depan cermin tengok. Lama depan cermin. Ha. Okey, apa tujuan kita tengok cermin? Kita nak tengok kita dah kan. Kita nak tengok kita. Zahirnya kita nak tengok kita. Itu. Apa yang nampak di cermin satu, apa sifat cermin? Lagi? Memantul. Cermin sifat dia antaranya jujur. Tak? Cermin tak pernah menipu kita. Menipu tak? Kalau tanya kawan, dia boleh bohong kita. Cantik tak tudung aku? Cantik. Okey. Dia okey dah. Sebab terlampau lama. Dia nak cepat. Kan? Tapi kalau kita tengok cermin, relax dulu. Belum lagi. Belum okey lagi. Itu sifat cermin. Dia tak pernah menipu. Kan? So dalam kehidupan kita, sebab tu ada apa orang kata apa? Falsafah kan. Kalau kita Google kan ada kan falsafah cermin ni. Macam-macam lah. Macam-macam membuat dengan perkataan cermin. Tapi fungsi cermin ni adalah untuk nak melihat kita secara zahir. So dalam konteks akhlak ni pun samalah. Akhlak kita memberi cerminan kepada diri kita. Okay, kalau kita kata akhlak kita tak baik, kita buat benda-benda yang tak apa, contohlah kita ni jenis yang panas baran, cepat marah kan, cepat marah. Bagus tak akhlak tu? Sifat tu tak bagus kan. Kalau kita ni orang yang cepat marah, setiap kali silap sikit nak marah, silap sikit kan, yang tak sepatutnya kita nak marah pun kita nak marah. Orang akan tengok kita, karakter kita, perbuatan kita tu, dia akan orang kata apa, memberi cerminan kepada diri kita. Halimah tu kan, dia memang seorang yang pemarah contoh. Sebab apa? Sebab perbuatan kita memberi cerminan kepada kita. Itu secara zahir, secara zahir. Sebab tu penting dalam kehidupan kita ni. Kita kena jaga penampilan kita dan sebagainya. Yang Ustaz sebut ni sebenarnya, setiap kali Ustaz bercerita tentang ni, Ustaz tak nampak awak. Ustaz nampak diri Ustaz sendiri. Kan? Kita cerita tentang sesuatu sifat dan kelakuan ni, perangai ni, kita nampak diri kita sendiri. Memanglah Ustaz bercerita ni pada awak, tapi apa yang Ustaz cerita ni, dia sebenarnya dia pantulan kepada sendiri. Okay. Nanti kita tengok nanti. Ustaz sebut dulu tentang beberapa hadis berkaitan dengan akhlak ni yang kita boleh jadikan panduan. Okay. Antaranya hadis yang Ustaz sebut tadi, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Ada riwayat yang lain, innama bu'istu li utammima salihul akhlak. Yang ini hadis riwayat Imam Bukhari. Sesungguhnya kata Nabi, aku hanyalah diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Jadi kalau kita lihat sini disebut, asas untuk menjadi orang Islam yang baik, mestilah dia berakhlak mulia. Kalau kita akhlak buruk, kemudian kita claim yang kita ni seorang Muslim yang baik, seorang yang beriman, seorang yang bertakwa, sedangkan akhlak kita akhlak yang buruk, yang tak baik. Dalam kalangan kita lah yang ada kat depan Ustaz ni kan, Ustaz sangat yakin bahawa tidak sepanjang masa kita ni berakhlak buruk. InsyaAllah maksud Ustaz, tidak sepanjang masa, tidak sepanjang waktu. Kebanyakan kita mungkin insyaAllah dalam mood berakhlak baik. Akhlak buruk ni kadang-kadang mungkin dalam tempoh 2 jam yang sebelum ini, mungkin ada 10 minit, 5 minit yang kita buat benda-benda yang tak elok. Mungkin betul lah, mungkin itu.
Tapi Ustaz yakin di depan Ustaz ni sangat sedikit kita berakhlak yang akhlak yang tidak baik ni. Kan? Ada tak orang yang dia kehidupan 24 jam itu memang tidak berakhlak? Lebih banyak tidak berakhlak berbanding dengan berakhlak. Ada tak dalam masyarakat kita ni? Ada, kemungkinan ada. Yang Ustaz sebut tadi tu, awak tu insya-Allah lah tak ada, kan? Insya-Allah tak ada, belum tentu lagi. Kalaulah dia ada bergaduh dengan kawan dia. Bergaduh dengan kawan kan. Bergaduh lah, pasal muka lah apalah. Daripada pagi sampai masa ni. Bergaduh baik tak? Tak baik. Akhlak baik tak? Akhlak tak baik. Maka pada perbuatan tersebut dia dikira tidak berakhlak daripada kalau bermula semalam, daripada semalam sampailah pada hari ini. Dia termasuk orang yang tidak berakhlak dalam aspek bergaduh tadi tu, pasal muka. Sebab kita manusia ni dia ada macam-macam PL, macam-macam perangai, macam-macam karakter. Kan? Karakter. Yang jadi masalahnya kita ni tak tahu kita ni karakter kita ni baik ataupun buruk. Selalunya yang buruk-buruk ni kita tak perasan. Kita tak sedar. Kerana mulut kita, kan? Mulut kita suka bercakap benda-benda yang tak sepatutnya, yang tak elok. Ada tak itu? Ada. Dia suka bercakap benda yang tak elok. Tak elok ni bukan mesti mencarut, bukan mesti cakap macam tak. Dia bercakap benda yang tak betul, benda yang tak pasti, benda yang tak sahih, benda yang tak benar, bercakap tentang orang lain, kan? Fitnah, mengumpat dan sebagainya. Itu semua contoh-contoh yang tersebut akhlak buruk. Jadi kita kena jagalah benda macam ni. Sebab yang kita bimbang saya sebut tadi, daripada pagi, contoh kalau kita ambil hari ni, daripada pagi sampai sekarang kita kekal dalam buat perbuatan perangai yang buruk tadi. Na'udzubillah min zalik. Kalau sikit-sikit tu manusia biasa kita ni kan, tak apalah. Yang kita bimbang sepanjang lebih banyak masa kita tu dengan akhlak yang tak baik. Okey. Hadis yang kedua, apabila dia berakhlak ni akan mendekatkan kita dengan Rasulullah SAW pada hari kiamat. Itu antara kelebihannya. Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa, kata Nabi. Sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat tempat duduknya dengan aku, kata Nabi, pada hari kiamat nanti adalah mereka yang paling bagus, paling baik akhlaknya di antara kita. Hadis riwayat Tirmizi. Kan? Jadi kita nak dekat dengan Rasulullah SAW, kan? Kena akhlak mulia lah. Itu je syarat dia. Mudah kan? Nabi kata apa? Orang yang paling dekat dengan dia, dengan baginda Nabi SAW pada hari kiamat nanti, iaitu orang yang paling baik akhlaknya, paling bagus akhlaknya. Kita boleh pada hari akhirat kelak, kan, apabila kita duduk dekat dengan Nabi, merupakan satu ganjaran, satu kelebihan yang sangat besar, kan? Ini kita duduk berselawat, disuruh berselawat sebagainya, kan? Tujuan apa? Sebab tujuan nanti Nabi kenal kita. Kalau sekarang kepada riwayat Imam Tirmizi ni, bukan sekadar Nabi kenal, tapi kita akan duduk dekat dengan Nabi. Selain daripada itu, orang yang berakhlak mulia ni juga mizan dia, timbangan dia akan berat. Ini berdasarkan kepada sabda Nabi SAW, ma min syai'in asqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min husnil khulq wa innallaha yubghidul fahish al-bazi. Tidak ada sesuatu yang paling berat yang ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Timbangan Allah Subhanahu wa taala ni ialah akhlak yang baik, akhlak yang baik. Sebab tu bila kita buat
Kita cuba berakhlak mulia, kan? Kalau dalam dalam Ihya Ulumuddin yang ditulis Imam Ghazali, kan Imam Ghazali dah sebut kan ada 10 sifat mahmudah, satu lagi 10 sifat mazmumah tak? Apa antara lain sifat mahmudah? Sifat mahmudah yang disebut oleh Imam Ghazali. Sabar. Lagi? Apa lagi? Ada 10. Google. Daripada Google duduk tengok TikTok tu, baik Google tu 10. Redha lagi. Taubat. Zuhud. Ikhlas. Tawakal. Nampak. Redha lagi. Zikrul maut. Khauf. Apa makna khauf? Takut. Lagi? Mahabbah, kasih sayang. Zuhud. So 10, ada 10 kan? Itu dia yang disusun oleh Imam Ghazali. Okey, salah satunya kita ambil. Satu zuhud. Apa makna zuhud? Menggunakan nikmat dunia sekadar yang perlu. Lagi apa lagi maksud zuhud? Maksud zuhud ni harta, pangkat, jawatan, kecantikan, apa lagi? Keturunan yang baik-baik kan? Semua tu dia tidak memberi bekas kepada hati kita. Kita ada duit banyak kan? Tapi kita tak rasa sombong, tak rasa kedekut dengan duit kita. Kita ada jawatan yang tinggi-tinggi, kita ada pangkat yang tinggi-tinggi, kan? Tapi kita jawatan dan pangkat yang tinggi-tinggi tu dia tidak memberi bekas pun dekat hati kita. Langsung tak rasa sombong dan sebagainya. Itu sifat akhlak mulia. Okey, apa lagi tadi? Sabar. Sabar juga sifat mahmudah, akhlak mulia. Senang sebut sabar, tapi susah. Betul tak? Susah ni. Sabar, kalau kita jawab soalan kerja khusus, boleh jawab macam-macam. Boleh jawab kan? Apa maksud sabar? Boleh tulis. Tapi sabar ni dia satu akhlak yang tidak mudah. Pada Ustaz sangat susah. Senang kita sebut di lisan, tapi susah untuk kita praktikkan. Sabar ni apabila kita diuji, kan? Lagi besar ujian, lagi perlu tinggi tahap kesabaran dia. Kadang-kadang kita dengan ujian yang ringan je pun kadang-kadang kita dah hilang sabar. Kita bawa kereta, kan? Kita dah queue lama kan, sampai traffic light, ngam-ngam sampai tempat kita, sampai masa kita, dia merah. Besar tak ujian tu? Kecil je kot. Kau tunggu je lah dalam kereta, dalam aircon apa semua kan. Buat apa nak stres-stres? Tapi kenapa kita masa tak sabar? Ada orang tak sabar, termasuk ustaz juga. Sama. Aida macam mana Aida bawa kereta? Sabar? Tak sabar. Tak payah nak bohong lah Aida. Tengok muka pun tahu ni bukan jenis sabar punya orang ni, kan? Susah. Itu sebab kita nak dapat akhlak mulia ni, lisan mudah nak sebut, tapi kita nak dapat tu perlu kepada mujahadah. Perlu kepada mujahadah, perlu kepada rutin, perlu kepada tarbiyah, kan? Barulah yang kita sebut, Imam Ghazali sebut tadi, akhlak tu bila kita dah biasakan benda macam tu, kalau berlaku relax ya, tenang je. Tapi kalau kita tak biasa, itu yang jadi kita hilang sabar. Kalau dalam kita di IPG ni, apa yang benda-benda yang menguji kesabaran? Apa? Allowance.
Orang mata duitan dia ingat allowance je. Kan, duit je. Kan? Betul? Duit allowance kan? Tak sabar ni. Mungkin HP dah beritahu minggu depan masuk. Tak tanya lagi minggu ni, orang kata minggu depan. Esok tanya lagi, kata minggu. Tak sabar. Apa lagi? Allowance lagi kat IPG. Nara. Nara. Apa yang duk kat IPG ni yang rasa tak sabar ni? Nak balik? Notis balik last minute. Okey, menguji kesabaran. Ustaz sebut kuat-kuat sikit sebab ada video biar. Okey, Aida sebut kan notis lambat ni menguji kesabaran. Dia pai ambilan. Tak, okeylah. Itu uji kesabaran lah. Tak apa, itu ujian. Apa lagi ujian? Kita nak balik kan, pergi jumpa mentor tak nak sign. Apa? Ujian. Dia memang kehidupan kita 24 jam ni pun banyak ujian. Banyaklah ujian tau. Tadi Ustaz malam-malam ni pun masa nak mula kuliah tadi kan, ujian juga tau. Sabar menanti. Manalah lagi. Kan? Manalah lagi. Contoh kan. Sabar, penuh dengan ujian. Apa lagi? Balik itu je. Tak ada ujian lain dah? Duduk IPG ni? Apa dia? Kelas cancel last minute. Pensyarah dengar ni. Ujian kepada pelajar-pelajar. Kelas cancel last minute. Betul. Lagi apa lagi? Seronok ni cerita pasal bab sabar ni. Ustaz sehari dua ni duduk dengar orang mengeluh je. Kan? Apa lagi? Kelas cancel last minute. Bukan suka ke kelas cancel? Dah siap dah kemudian cancel. Okey, bagus. Ustaz suka ni input ni. Sebab dia cermin tau, dia cerminan. Tajuk kita kan cermin malam ni. Apa yang dibagi, apa yang akan dipantul balik tu. Nanti Ustaz akan pantul balik apa yang itu. Okey, lagi apa lagi? Masa? Tak apa, cakap je. Rasa hilang. Pasal hilang. Sabar, betul. Ujian kesabaran. Pasal hilang. Lagi? Buat cerita lagi, takkan tu je. Ke yang tak cakap tu dia tak ada ujian kat sini. Aku happy je, korang je ada masalah. Kan? Aku hidup elok je. Dah 2019, dah SEM 7 ni kan. Bahagia, senang lenang je. Kan? Awak baru masuk SEM 1 dah macam-macam kan, komplain. Ada yang belakang tengok? Ujian. Tak ada dah. Semua dah cover dah. Pasal, kelas ganti, kelas cancel last minute, peraturan apa? Tadi? Notis balik. Notis balik lagi. Kafe. Lagi? Kafe apa? Kafe makanan mahal. Ujian. Cepat habis. Okey. Rupanya tak tahu, Ustaz rasa bersyukurlah bila awak ada masalah banyak macam ni. Tak betul, rasa bersyukur sangat ya Allah kan. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah. Sebab Ustaz nak kaitkan dengan sabar tadi. Betul. Bila banyak ujian, bila kita faham tentang sabar, pandailah Kai. Dia satu peluang tau untuk kita merebut pahala sabar. Merebut pahala sabar. Sabar lagi, ya Allah Ustaz tak backup. Sabar. Mungkin mengharapkan backup kan. Tak backup. Sabar. Tapi itulah ujian-ujian pelajar kan. Dia ujian ni yang awak sebut tu memanglah satu kan, yang general. Mungkin pada kita ujian.
pada orang yang create ujian tu pun ujian juga untuk dia. Pernah tak kita terfikir? Kan? Contohlah, kita ambil contoh tadi, kelas cancel last minute. Adakah sengaja ataupun tak sengaja? Satu, kita kena fikirlah. Kalau kita kata sengaja, kena tengok balik, mungkin sangkaan buruk, kan? Okay, kalau tak sengaja, mungkin yang cancel tu dia pun ada ujian dia sendiri. Sebab tu dia terpaksa cancel. Contohlah, kan? Sebab tu dalam kehidupan kita ni, kadang-kadang kita nampak ujian tu kat kita, kita terlupa pandang kepada ujian tu kepada orang lain. Kita minta duit kat mak ayah kita, kan? Mak ayah kita lambat sikit masuk, kita nak guna ni, kan? Ada tak pernah berlaku kita minta duit, mak ayah, lambat sikit lah masuk, kan? Ataupun mak ayah kita tangguh. Ke awak minta duit, ke tak nak minta duit? Oh, dah dapat allowance dah jarang minta. Oh, baguslah. Tapi ada orang dia apa, ujian duit ni dia tak sama kita ni. Ada orang dia senang je, ada orang dia memang ngam-ngam, memang cukup-cukup je, kan. Tiba-tiba kena beli ni, kan. Kan dia minta duit kat mak ayah dia, mak ayah tak boleh bagi on the spot. Tak semua boleh bagi on the spot, tak semua boleh terus Maybank tuju transfer tak. Ada dalam kalangan kita ni yang mak ayah terpaksa tunggu kejap. Boleh tak tunggu gaji? Boleh tak tunggu ni? Boleh tak besok? Boleh tak tunggu nanti abang bank in? Macam-macam. So kita masa tu diuji tak? Uji. Ya Allah, sabar kan? Sabarlah. Kalau kita faham bahawa kenapa kita boleh bersabar, sebab kita faham mak ayah kita pun sedang diuji juga. Orang lain yang kita perlukan pertolongan tu pun sedang diuji. So dalam organisasi ni begitulah keadaan dia, kan? Cumanya kita kena banyak berdoa lah, kan? Banyak berdoa, supaya apa, kita ni satu, kita kurang diuji, kurang mendapat ujian yang berat-berat. Yang kedua, kalau kita mendapat ujian, kita redha dan tabah dengan ujian. Tak boleh lari daripada ujian ni. Ujian. Kesabaran kita itulah yang akan mencorakkan jati diri, kekuatan kita. Sabar. Okey, sabar. Apa lagi? Akhlak yang ni. So malam ni akhlak cerminan tu sabar. Kalau awak boleh sabar dengan ujian-ujian yang awak sebut tadi tu, terbaik. InsyaAllah nanti akhirat dekat dengan Rasulullah SAW. Kalau tak sabar, itu yang kadang-kadang buat tindakan yang luar daripada yang sepatutnya. Okey, sabar. Lagi apa lagi sifat mahmudah? So sabar, sabar cerminan kita. Di saat kita diuji masih lagi boleh tersenyum, itu cerminan kita. Apa lagi? Halimatun. Apa lagi? Zuhud, sabar, redha. Kan? Redha satu akhlak yang baik. Redha. Saat kita diuji, kita sabar. Kemudian apa yang kita dapat, kita redha. Satu lagi masalah kita ni, kita termasuklah ustaz ni pun sama je. Kita nampak apa yang kita nak sahaja. Apa yang kita nak, apa yang kita suka, apa yang kita nak, kan? Kita lupa kadang apa yang telah kita dapat dah. Kadang-kadang yang kita dapat lebih banyak daripada apa yang kita belum dapat. Ini satu lagi, untuk cara kita nak cool down kita, kesabaran kita, kan? Kita duk nampak kurang, sedangkan yang kita dapat dah lebih. Dah lebih. Itu yang kita kena tengok, kan, dalam kehidupan kita. Okay. Redha ni satu benda yang senang juga di mulut, tapi susah juga sebenarnya, kan? Redha. Sebab tu dalam salah satu ciri yang disebut oleh Sayyidina Ali berkaitan dengan taqwa, salah satunya adalah redha bil qalil. Kita redha dengan benda yang sedikit.
Kan Sayyidina Ali ada sebut takwa tu, dia kata ada 4. Yang pertama al-khaufu minal jalil, takut dengan Tuhan yang Maha Agung. Yang kedua wal amalu bit tanzil, beramal dengan apa yang diturunkan, yakni dengan Al-Quran Al-Karim. Yang ketiga disebut tu redha bil qalil, ada tengah dia sebut wal qanaah bil qalil, berpada, cukup, redha dengan benda yang sedikit. Jadi kalau kita dalam diri kita ada sifat redha, dia merupakan satu akhlak yang sangat baik. Kita terima banyak, kita redha. Kita terima sedikit pun kita redha. Kita dapat awal pun kita redha, kita syukur. Kita dapat lambat sikit pun kita syukur, kita redha. Kan? Kalau kita boleh ada rasa macam tu, sifat macam tu, insya-Allah salah satu akhlak mulia tu ada dalam diri kita. Redha. Lagi apa lagi? Sikit lagi. Redha, ikhlas. Ikhlas juga disebut oleh Imam Ghazali sebagai akhlak mulia. Ikhlas ni susah nak didefinisikan tak? Ikhlas. Sebab benda yang tak nampak, benda yang duduk di dalam. Dia bukan di lisan. Hakikat sebenarnya di dalam. Tetapi perbuatan yang ikhlas tu kita boleh lihat ciri-ciri dia. Sekarang kita boleh tengok orang yang istiqamah dalam melakukan sesuatu kebaikan, itu tanda dia ikhlas. Contoh, dia boleh baca Quran setiap hari. Kan? Dia baca Quran setiap hari. Selepas solat, orang ada ke orang tak ada ke, dia sibuk, dia boleh baca. Itu tanda baca Al-Quran itu ikhlas. Tanda. Apa lagi? Khauf, takut kepada Allah. Ini senang juga sebut di mulut tu, tapi susah juga, kan? Alhamdulillah masa ni kita duduk kat majlis tazkirah, majlis ilmu ni, kita dalam keadaan mood takut kepada Allah. Tapi bila kita balik duduk asrama nanti, balik duduk bilik, duduk seorang-seorang, buka laptop, mungkin masa tu mood khauf tu belum tentu lagi selamat mood tu. Termasuk dalam Ustaz pun, kan? Ya, apa pun kita kena jagalah, Jalah, itulah antara akhlak-akhlak yang kita kena banyak, akhlak ni, kan? Mudah-mudahan dia menjadi, bila kita berakhlak mulia ni, dia menjadi cerminan pada diri kita, insya-Allah. Wallahu alam. Sembang-sembang berkaitan akhlak pada malam ni, mudah-mudahan ada manfaat untuk diri Ustaz sendiri dan juga kepada anak-anak sekalian, insya-Allah. Banyak kekurangan, tapi yang mana yang baik itu kita ambil lah. Wallahu alam. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubaraka wa ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi bil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.